السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله، مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. آمين يا رب العالمين. وقال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata Syarih Al-Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, maka kata musannif 7 sifat, yakni daripada sisi Asy'ariyah, dan adapun di sisi Maturidiyah maka sifat ma'ani itu 8 sifat, kerana bahawasanya mereka itu menambah oleh mereka itu atas apa tadi baca tu, atas bilangan atas bilangan yang lagi akan datang. Sambung perbahasan yang seterusnya berkaitan dengan sifat ma'ani. Sebelum dia bahas sifat ma'ani ta'aluk, sifat kudrat, iradat dan sebagainya, dia bagi hakikat pembahagian sifat yang wajib pada akal, mesti dipelajari oleh setiap mukallaf. Maka sebelum dia hurai satu-satu sifat ma'ani, dia secara umum dia kata yang kata 20 ni ialah di sisi Asy'ariyah tu. Maka dia kata, maka kata musannif 7 sifat, iaitu thumma yajibu lahu ta'ala 7 sifatin tusamma sifatil ma'ani. Dia kata si 7 sifat, yakni yang kata 7 sifat tu daripada sisi Asy'ariyah. Sisi Asy'ariyah titik noktah. Di sisi Asy'ariyah 7 sifat. 7 sifat di sisi Asy'ariyah. Bila kata Asy'ariyah ni bukan termasuk bukannya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari saja, sadah dia lah. Sekalian ulama dia yang mengikut bawah mazhab dia panggil Asy'ariyah. Dan adapun di sisi Maturidiyah maka sifat ma'ani itu 8 sifat. 8 sifat kalau ikut Maturidiyah. Sebab apa? Kerana bahawasanya sya'an mereka itu Maturidiyah, menambah oleh mereka itu Maturidiyah atas bilangan yang lagi akan datang. Bilangan yang lagi akan datang, yakni akan sebutlah perbahasan berkaitan dengan lagu mana tambahan sifat menurut Maturidiyah jadi 8 tu. Akan sifat takwin, tu yang akan datang, iaitu apa? Sifat takwin namanya. Jadi dengan sifat takwin ini jadilah sifat ma'ani itu 8 sifat menurut menurut mazhab Maturidiyah. Adapun menurut mazhab Asy'ariyah dia itu 7 sifat sahaja. Ni kata syarih kita. Maka ia sifat takwin itu di sisi mereka tu Maturidiyah,
ialah sifat yang qadim. Satu sifat yang qadim, yang sedia satu. Jadi sifat takwin tu menurut Maturidiyah sifat yang qadim. Satu sifat ma'ani yang qadim. Yang berdiri yakni yang ada dengan yakni pada zat Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Dia macam tak ada sifat ma'ani lain, sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi ta'ala. Ini pun sama, sifat yang qadim, yang berdiri yakni yang ada dengan yakni pada zat Allah Subhanahu wa taala. Titik. Itu sifat apa nama tu? Sifat takwin. Takwin ni kawwana yukawwinu takwinan itulah, wa huwa mukawwinun wa dzaka mukawwanun, mukawwin Allah, mukawwan makhluk ni. Jadi takwin tu masdar dia, perbuatan untuk mencipta sesuatu makhluk, takwin. Jadi Maturidiyah kata itu ada satu sifat lagi yang menjadikan makhluk ni, iaitu takwin, dan dia itu sifat yang qadim. Okey, pegang dulu situ. Sehari dia bahas lah dah apa beza aku tak. Sehari kemudian dia kata, yang pertamanya Maturidiyah kata dia sifat yang qadim. Lepas tu dengan dialah dengan sifat mungkin itu, dengan sifat mungkin dah, dengan sifat takwin itu mengadakan dan mengadamkan. Mengadakan yakni mengadakan suatu perkara mungkin, dan mengadamkan yakni meniadakan suatu mungkin. Dia macam sifat kudrat yang kita belajar tu. Okey. Itu kata ni menurut Maturidiyah. Jadi menurut Asy'ariyah, takwin ni tanjizi hadis kudrat, ta'alluq kudrat. Ta'alluq kudrat tanjizi hadis lah. Iaitu lulus pada sekarang ni Allah Ta'ala buat sekian dari sudut mengadakan, mengadamkan, meniadakan, memberi rezeki, mematikan, menghidupkan. Dia kata tu, kita kata Asy'ariyah kata tu ta'alluq tanjizi hadis lah. Betul lah. Tapi dia kata takwin ni menurut Maturidiyah dia sifat yang qadim. Dengan sifat takwin tu, Ini cakapan majah lah ni. Bukannya kata Allah Ta'ala berhajat kepada kudrat, Allah Ta'ala berhajat pada iradat, bukan dipanggil bahasa begitu kan. Bukan kita kata kudrat yang buat dah. Memang betul kudrat bukan kudrat yang buat, Allah yang bersifat kudrat yang buat. Cuma ni nak panggil belajar dia cara bahasa begitulah. Bukan kita kata Allah Ta'ala berhajat kepada sifatnya untuk melaksanakan, untuk membuat alam ni. Bukan, kita tak kata cakapan bahasa begitu. Sepatutnya kita cakap Allah Ta'ala yang bersifat kudrat yang mencipta alam. Kerana bila kata kudrat yang buat, seolah-olah kudrat buat Allah zat Allah duk relax gitu. Tu tak boleh, tu kafir gitu. Dalam Sirajul Huda. Kita lain pun sama juga. Dia panggil cakapan majah gitu. Jadi kita beginilah. Dengan sifat takwin, yakni dengan zat Allah yang bersifat dengan takwin. Gitu. Cuma nak fahamnya, kita nak faham khusus sifat tu, kita sebut direct tu. Sifat kudrat. Dengan sifat kudrat Allah mengadakan, dengan sifat kudrat Allah mengadamkan, dengan sifat takwin Allah mengadakan dan meniadakan. Ini Maturidiyah kata dialah yang mengadakan dan mengadamkan. Dan iaitu sifat takwin yang mengadakan dan mengadam, itulah yang dikehendaki di sini di mana? Di sini di perbahasan sifat takwin ni, mereka itu Maturidiyah daripada segala sifat af'al, daripada segala sifat perbuatan. Sifat ni ada sifatul zat, sifatul af'al. Sifatul zat iaitu sifat yang merujuk kepada sabit dan adanya di zat. Sifatul af'al ni dia bukan wujudi, dia panggil amru i'tibari, sifat fi'il, sifat perbuatan. Contoh mencipta, mendengar, melihat, itu sifatul fi'li. Menghidup, mematikan, memberi rezeki, itu sifatul fi'li. Sifat yang merujuk kepada perbuatan sesuatu. Ada sifat, ada sifatul zat, ada sifatul fi'li. Antara sifatul fi'linya sifat harus pada Allah Ta'ala itulah. Harus pada akal pada Allah Ta'ala mencipta dan meninggalkan ciptaan Allah Ta'ala. Harus bagi Allah Ta'ala membuat ataupun mencipta sesuatu atau meninggalkan ciptaan sesuatu. Itu harus, wajib kita i'tikad, itu harus bagi Allah. Itu berkaitan dengan sifatul fi'li. Sifatul zat contohnya sifat ma'ani. Kerana bahawa mereka itu Maturidiyah. Berkata mereka itu Maturidiyah, jikalau ta'aluk sifat takwin itu,
jikalau ta'aluk sifat takwin itu dengan menjadikan khalqan, dinamakan sifat takwin tu khalqan. Dia macam kudrat lah. Macam kudrat ketika bertakluk dengan mencipta, dia jadi khalqan. Ketika takluk dengan mematikan, dia jadi mumit. Menghidupkan jadi muhyi. Dan sebagainya. Dan jikalau takluk ia takwin itu dengan memberi rezeki, dinamakan akan takwin tadi itu jadi razqan. Baca dengan ra. Bukan dengan bagi atas, bukan rizqan. Rizqan tu kita dapat rezeki tu. Razqan ni nak kata Allah memberi. Dan jikalau ta'aluk ia sifat takwin dengan menghidupkan, dinamakan sifat takwin tu ahya yuhyi ihya'an wa huwa muhyi. Ihya menghidup suatu. Dan seperti demikianlah engkau kias. Contoh bertakluk dengan mati, mematikan, imatah, dia jadi mumit, maka takwin tu jadi imatah pula dah. Mematikan orang, memberi rezeki, mengadamkan, meniadakan, tu dan sebagainya. Kias sendiri dia kata. Jadi takwin ni dia merujuk sifatul fi'li. Sifat fi'in. Tu dia kata yang iaitu takwin yang dikehendaki di sini yakni mereka itu Maturidiyah daripada segala sifat af'al. Dia kata takwin itu apabila bertakluk dengan menjadikan jadi khalqan, apabila bertakluk kepada memberi rezeki jadi raziqan, apabila bertakluk jadi menghidupkan muhyi, matikan mumit dan sebagainya. Dan atas kaul kata takwin ini merujuk kepada sifatul fi'li yang tersebut. Atas kata keadaan sifat takwin itu merujuk kepada sifatul fi'li tersebut tu, maka adalah segala sifat fi'il, sifat perbuatan itu, yakni perbuatan Allah itu qadim. Jadi faham kok qadim lah. Ini mazhab Maturidiyah. Kita faham sifatul fi'li bukan qadim Asy'ariyah. Kita faham sifatul fi'li itu hadis baru. Nak faham, nak taswir lagu mana sifatul fi'li itu qadim, kerana akan membawa kepada qidamul alam, kata Asy'ariyah. Kok mana? Tu Maka kita buka kitab Al-Hawashi Al-Yusi, ada perbahasan berkenaan dengan sifatul fi'li. Lagu mana mereka mengatakan sifatul fi'li itu qadim? Buka kitab Hawashil Yusi ala Syarhil Kubra As-Sanusi. Dia 3 jilid. Dia tebal lagu ni, dia ada 3 jilid. Ni jilid yang kedua. Oleh Al-Imam Abil Mawahib Al-Hasan Ibn Mas'ud Al-Yusi radhiyallahu ta'ala anhu. Jilid 2 muka surat 281. Dia ada bahasan khusus, iaitu dia kata tajuk dia qidamu sifatil af'ali yaqulu bihil maturidiyatu wa qudama'ul hanafiyyati. Dia kata qidamu sifatil af'al, qidamnya sifat-sifat perbuatan, yaqulu bihi, berkata dengan dia, dengan qidamu sifatil af'al oleh Maturidiyah wa qudama'ul hanafiyyah, oleh puak-puak Maturidiyah. Berapa ringgit tak tu? Tak tahu lah, berapa ringgit, lama dah beli ni. Dia ada cetakan yang kulit macam lama kat Mesir ni, ada ni. Ni beli Mesir ni. Dulu aja ni. Dulu ada orang jual jenis cetakan yang kulit keras tajlid. Kita tak dan zaman tu. Kita beli kulit ni. Dia 3 jilid. Ada orang jual dulu. Ini kalau orang yang dah belajar Hasyiah, Syarqawi, Dusuki tu lah, boleh lah tolong kita ni. Memang dahsyat. Pecah kepala otak sampai ke arah. Apa? Sebab dia ambil semua qaul Maturidiyah, dia bubuh, dia bagi gaduh dengan Asy'ariyah, pum. Lepas tu sekali dia tarik pula syarah Matali', syarah Maqasid Imam Taftazani. InsyaAllah sampai ke Arash. Memang ilmu kalam terus ni. Dia bahas ni memang tak ada dalam hasyiah biasa-biasa. Memang gila dah syarah kubra. Yang kita mengaji Hasyiah Syarqawi, Padusuki semua tu syarah sughra tu. Ni syarah kubra Imam Sanusi punya. Ni hasyiah dia. Dia kata wa'lam, ketahuilah. Okey, macam mana dia nak faham qudama'ul Hanafiyah dengan Maturidiyah terhadap sifatul af'al? Dia kata wa'lam, ketahui oleh kamu, annama taqaddama 'anil Maturidiyati, bahwasanya barang yang telah terdahulu ia barang daripada puak-puak Maturidiyah, naqala aidan 'anil Hanafiyah, ataupun dinukilkan akan dia akan ma taqaddama itu 'anil Hanafiyah al-aqdamiyina, oleh puak-puak Hanafi yang terdahulu, yang ini qudama lah. Wa annahum, jadi maknanya mutaqaddimin minal Hanafiyah. Wa annahum yaquluna, bahwasanya mereka itu berkata
biqidami sifatil af'al, dengan qidam sifat-sifat fi'il. Okey, apa maksudnya? Bimakna ay wadzalika qidamu sifatil af'al sabitun, bermula demikian qidam sifat af'al itu sabit ia, bimakna annallaha khaliqun wa raziqun mathalan fil azali, bahwasanya Allah Taala itu pencipta dan pemberi rezeki umpamanya fil azal, sejak azali. Tu maksud dia. Jadi maksud sifatul af'al itu qadim dengan makna Allah itu khaliq, Allah itu raziq sejak azali. Tu pandangan pertama. Fa ba'dul ulama, ni pandangan kedua pula. Fa ba'dul ulama, maka sebagian ulama pula yahmilu dhalika, menanggung ia ba'dul ulama demikian itu, demikian qidam sifatil af'al. 281. Kau surat 281. Fa ba'dul ulama yahmilu dhalika ala ma 'inda al-mutaakhirina. Atas barang yang daripada di sisi ulama mutaakhirina minhum minal Hanafiyah. Dia ada tadi pandangan qudama ul Hanafiyah. Ini pandangan sebagian ulama, pandangan kedua ni pula sebagian ulama menanggung demikian ni, demikian pandangan yang akan datang ni kepada ulama mutaakhirin Hanafiyah. Wa humul Maturidiyah al-mazkuruna, dan mereka itulah Maturidiyah yang tersebut itu. Min, apa dia pandangan tu? Min anna takwina, bahwasanya takwin itu sifatun ukhra, satu sifat yang lain. Au sifatun jamak, ataupun beberapa sifat. Dia kata satu sifat ataupun beberapa sifat takwin tu. Dia satu sifat yang lain dan beberapa sifat takwin tu. Tu pandangan kedua. Jadi pandangan pertama kata qidam sifat af'al tu dengan makna Allah Ta'ala sejak azali tu khaliq, Allah Ta'ala sejak azali tu raziq. Tu maksud qidam, apa nama tu, qidam sifatil fi'li. Pandangan kedua pula kata takwin tu kami jadikan satu sifat yang lain ataupun beberapa sifat. Kenapa beberapa sifat? Kerana ta'aluk kan banyak. Ta'aluk dengan khalqan jadi ta'aluk dengan mencipta, jadi khalqan. Ta'aluk dengan mengadakan jadi apa nama tu, ijad. Meniadakan jadi i'dam. Mematikan jadi mumit. Menghidupkan jadi muhyi ila akhirih. Jadi banyak pula. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka itu yatanawalu dhalika, membawa demikian makna takwin itu ala makna al-qudrati. Pandangan ketiga pula. Bahagian kata takwin ni makna kudrat lah. Dia berada pada makna kudrat lah. Bimakna, dengan makna anna kaunahu kaunallah, keadaan Allah itu khaliqan, pencipta, wa raziqan, memberi rezeki fil azal, sejak azali. Annahu qadirun, tu jaga tu. Anna kauna tu isim anna, khaliqan tu khabar kaun. Ni annahu qadirun tu khabar anna. Jaga. Bimakna anna kaunahu khaliqan wa raziqan fil azal annahu. Apa maksud? Maksud keadaan Allah itu khaliq dan raziq fil azal, iaitu bahwasanya Allah Ta'ala itu qadirun alal khalqi. Kata Allah Ta'ala pencipta dan pemberi rezeki sejak azali dengan mana Allah boleh, mampu. Tu qadirun tu makna ada kaitan dengan sifat kudrat juga. Qadirun alal khalqi war rizqi war rizqi, dan juga mampu atas mencipta dan beri rezeki. Jadi ada tiga pandangan situ. Qidamu sifatil af'al mana khaliqan wa raziqan fil azal, maksudnya. Yang kedua kata sifatun ukhra, dia satu sifat yang lain, atau sifatun ukhra, beberapa sifat yang lain. Yang ketiga dia membawa makna takwin itu, membawa makna kepada makna kudrat. Yang mana bila kata membawa kepada makna kudrat, bila kata raziqan atau khaliqan fil azal dengan makna qadirun, Allah Ta'ala mampu alal khalqi wa rizqi azalan, sejak azali. Batu kama yuhka 'anil Ghazali, seperti mana diceritakan daripada Ghazali, annahu la khilafa bainahum wa bainal Asy'ariyah. Imam Ghazali kata tak ada beza kami dengan Syairah ni. Li'anna al-Asy'ariyah aidan ya'tarifuna annahu fil azal khaliq. Kami pun sama juga, Asy'ariyah ni pun sama juga, dia mengaku bahwasanya Allah Ta'ala itu khaliq sejak azal. Bimakna annahu qadirun, dengan makna bahwasanya Allah Ta'ala itu qadirun, mampu alal khalqi, la khaliqun tanjizan, bukannya kata pencipta secara tanjiz betul sejak azali, bukan, mampu saja. Kama taqaddama, seperti mana telah terdahulu, min kalami Sa'duddin annal hasila fil azal huwa, apa yang hasil pada azali itu, huwa mabda'ut takhliqi wat tarziq. Mabda' ni ay mahallus surur, dia tempat terbitnya untuk dia cipta ataupun dia itu memberi rezeki. Permulaannya mabda'. Ni bahasa mabda' ni adalah Hasyiah Yusi. Kalau Hasyiah lain tak ada perbahasan
membahasakan dengan mabda' ni. Okay. Mana dia bukannya dia buat sungguh dah. Okay. Tapi bila dia nak buat dan bila nak cipta tu hasil daripada mabda', tempat keluar dia. Tempat keluar tu yang azali tapi belum tentu buat. Okay. Tempat keluar untuk mencipta sesuatu tu azali tapi bukannya dia buat sungguh. Bukannya dia mencipta sungguh, bukannya memberi rezeki sungguh sejak azali, tak, belum lagi, tapi mampu, ada kemampuan. Jadi tak ada beza kami ingat Syairah dengan Maturidiyah ni, kata Ghazali. Wa dzakara Ibnu Abi Syarif an syaikhihi, sebut oleh Ibnu Abi Syarif daripada gurunya, annahu qala idda'a mutaakhirul Hanafiyah, telah mendakwa oleh pok-pok mutaakhirin Hanafiyah pula, min ahdi Abi Mansur al-Maturidi, daripada zaman Abi Mansur al-Maturidi, anna sifatil af'ali qadimatun zaidatun ala sifatil mutaqaddimah. Dia itu sifat perbuatan tu, sifat-sifat perbuatan itu ialah qadimatun, qadim, lagi pula zaidah, macam ma'ani. Macam ma'ani zaidah sungguh. Walaysa, tapi walaysa fi kalami Abi Hanifah wal mutaqaddimin tasrihun bidzalika, tetapi kalam tersebut tetapi tidak adalah pada kalam Imam Abu Hanifah dan pok-pok ulama mutaqaddimin memberi tasrihun bidzalikal qaul, dengan mensarihkan demikian perkataan, kata itu satu sifat yang zaidah. Tidak sarih sangat. Siwa ma akhadhuhu, selain daripada apa yang mereka ambil, min qaulihi, daripada perkataannya, kana ta'ala, ay kana Allah ta'ala, adalah Allah Ta'ala itu khaliqan, itu pencipta, qabla an yakhluqa, sebelum daripada bahawa mencipta ia, wa raziqan qabla an yarzuqa, dan memberi rezeki sebelum daripada mereka Allah Ta'ala beri rezeki. Wa dzakaru aujuhan minal istidlal, dan mereka menyebutlah beberapa wajah-wajah sebab-sebab daripada pendalilan. Wal asy'ariyatu, wasyairah pula kata, yaquluna laysat sifatut takwini ala tafsiliha siwa sifatil qudrah. Asy'ariyah kata sifat takwin ni bukanlah ada tafsirnya selain daripada dia tuju juga kepada sifat kudrat, bi'tibari ta'alluqiha bimuta'allaqin khasin, dengan iktibar ta'alluqnya, ta'alluq sifat takwin itu dengan muta'allaq yang khas. Fattakhliqu al-qudratu bi'tibari ta'alluqiha bil makhluq. Fattakhliq, mencipta itu ialah kudrat juga, bi'tibari ta'alluqiha, ta'alluqil qudrah bil makhluq, apabila berta'alluq kudrat itu dengan apa yang dicipta, maka jadilah at-takhliq, penciptaan itu berlaku juga berdasarkan ta'alluq kudrat. Wat tarziqu bi'tibari ta'alluqiha ta'alluqil qudrah bi isalir rizqi, bi isalir rizqi, wa tarziqu, dan memberi rezeki itu juga apabila kita iktibarkan ta'alluq kudrat itu dengan menyampaikan rezeki, maka itu kerja juga kudrat tu. Habis tu tak ada apalah. Wa ma dzakarahu la yunafi hadha wa amma nisbatuhum dzalika lil mutaqaddimin fa fihi nadhar bal wa fi kalami Abi Hanifah ma yufidu anna dzalika alama ila akhirih. Jadi khilaf jadi khilaf antara Asy'ariyah Maturidiyah. Mereka kata kalau hampa ni Maturidiyah nak kata sifatul fi'li itu merujuk kepada Allah Taala khaliqan fil azal, raziqan fil azal, kami pun sama juga. Dia kata ada sifatun ukhra, satu sifat yang lain. Bila orang yang mensabitkan satu sifat yang lain dan sifat itu qadim, lepas tu Asy'ariyah i'tirad, sifat perbuatan Allah Ta'ala itu qadim juga. Ada. Dia kata seperti mana hampa Asy'ariyah, hampa kata kudrat itu qadim, dalam keadaan kita tak kata alam itu qadim, ada ta'alluq tanjizi yang menyebabkan itu baharu. Kami pun kata ada takwin yang sifatun qadimatun, tapi yang buat, walaupun yang buat alam ni tak jadi kidam, tak jadi qadim, seperti mana hampa kata kudrat itu bila sabit kidam tak akan jadi qadim alam. Kami pun kata takwin itu ada sifat yang khusus, zaidah fi zat, zaidatun yang lain daripada sifat kudrat, dan tidak menjadi qadim alam disebabkan kita sabit sifat takwin tu kerana alam itu hadis idhafi, dia panggil. Dia pecah pula. Hadis idhafi pula dia kata. Yang nak faham takwin yang kudrat cara mudah kiyah ke kita dia gini. Takwin ni dia buat, kudrat ni dia sedia untuk buat. Tu mudah faham lagi. Kudrat itu dia sedia untuk buat. Tapi dia ada soalan tu. Ada apa beza kudrat dengan takwin itu? Jadi kudrat ini seolah-olah kalau kita kiyah dengan wacana itu, bulat wacana itu kudrat.
Bila kita tempek dia nak tebak macam mana tu, hak tu dia panggil tamkin. Tamkin pada apa dia, takwin. Dia buat proses buat tu takwin. Bersedia untuk dia terima buat tu, tu kudrat. Tu dia perbezakan. Nampak pelik lagi guru selalu buat rencana nak bagi faham. Rencana tu yang bulat tu, tu kudrat. Mana dia sedia untuk ditenyeh dan ditebarkan untuk dia masuk. Bila dia ditenyeh dan ditebar sungguh, tu takwin. Tapi bukannya kudrat tu rencana nak bagi faham je. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Dan yang rajihnya mazhab Asy'ariyah. Yang rajihnya ialah mazhab Asy'ariyah. Dia kata apa? Daripada ketiadaan bertambah demikian sifat ma'ani itu, yakni sifat takwin tak ada tambah lah. Faham kata hak tu tanjizi hadis sudah. Daripada 7, tak ada dah lebih pada 7. Itu kaul yang rajih. Dan kebanyakannya bila bertambung Asy'ariyah Maturidiyah, kebanyakan yang rajih adalah Asy'ariyah. Dan daripada keadaan murad daripada sifat af'al itu, dan daripada keadaan murad yakni perkara yang dikehendaki daripada sifat af'al, sifat af'al itu segala ta'aluk kudrat akan sebagai ta'aluk tanjizi. Tak payah dah, cukuplah takwin tu kita faham ta'aluk tanjizi. Ta'aluk tanjizi apa? Tanjizi hadis lah. Takkan tanjizi kodim kot. Makruf dah kalau mengaji kudrat ni, tak ada dah tanjizi kodim ni. Nak putak ke mana pun tak tahu dah tanjizi kodim. Kalau ilmu boleh. Kalau ilmu tu pandangan muktamad soluhi kodim. Tapi Imam Fakhrul Razi dia sabit juga, ada soluhi kodim ilmu ni. Tapi bukannya faham yang kita faham tu lah. Dia ada. Akan datang sebut kot. Bab ilmu. Dalam Durus Samin sebut, takkan sini tak sebut kot. Dia kata sifat fi'il ta'aluk kudrat akan sebagai ta'aluk tanjizi. Sudah tu takwin lah. Dan demikian ta'aluk itu ta'aluk apa? Ta'aluk kudrat akan sebagai ta'aluk tanjizi tu baru. Sebab tanjizi hadis dia kan ada dua tanjizi hadis, tanjizi apa? Tanjizi qadim. Jadi hak sini hadis lah baru. Dan atas qaul Asy'ariyah ini, mana yang rajih ni lah, maka sekalian sifat af'al itu baharu. Segala sifat-sifat perbuatan itu baharu, noktah. Jadi khilaf ni boleh jadi khilaf lafzi dari sudut dia kata apa? Yang dia kata, kami kata sifat takwin qadim dengan makna sejak azali itu Allah Ta'ala khaliq. Sejak azali Allah Ta'ala itu raziq, muhyi, mumit. Dia faham kod qadim situ. Kita faham tu tanjizi dah, sudah. Tu kalau atas pandangan yang kata takwin tu yang qadim tu dengan makna Allah Ta'ala itu raziq, khaliq sejak azali lah. Kalau dia kata sifat apa nama tu takwin ni, sifat takwin ni satu sifat yang qadimah, yang qadimah, yang qaimah bizatillahi ta'ala, sama macam sifat kudrat, sifat ma'ani. Jadi sifat takwin bila sabit azali, satu sifat yang sabit sejak azali, tak semestinya bawa kepada kidam alam seperti kamu wahai Asy'ariyah kata. Sebab Asy'ariyah kata kami tak boleh nak taswir takwin tu lagu mana, melainkan takwin tu makna mencipta, menghidupkan, sudah. Nak taswir lagu mana lagi takwin ikut qadim tu. Maturidiyah kata dah, kami kata takwin tu qadim. Kami kata takwin itu qadim, macam kamu kata kudrat itu qadim, tapi tak semestinya kidam alam. Kamu kata kudrat Allah Ta'ala itu qadim, mesti tak kidam alam? Tak mesti kidam alam. Bahkan kamu kata ada ta'aluknya tanjizi hadis. Kami pun sama kata. Kami kata takwin itu tak menunjukkan kidam alam. Bahkan bertakluknya sifat takwin itu pula dengan alam secara hadis idhafi. Macam mana istilah hadis idhafi? Istilah dia punya nak bagi sah kata ada takwin yang sifatun zaidah ala dzat. Jarang kita dengar hadis idhafi. Idhafi mana tu?
Kalau ikut logik atau ikut hak akal tu, kok mana nak taswir takwin tu satu sifat qadim? Tu payah juga tu. Jadi kata itu sifat baru. Boleh tengok kalau ada kitab lah. Muka surat 276 pula. Muka surat 276 tu, ma waqa'a minan niza'i baina ahli sunnati fi sifatil af'al aw at-takwin. Kita ambil mazhabul Asy'ariyah tu. Apa yang berlaku daripada pertelingkahan antara ahli sunnah pada sifat-sifat fi'il dan juga ataupun takwin. Jadi takwin ni isbat. Takwin ni apa dia kata bab takwin ni kena orang panggil ikutnya kena bahasanya kepada sifatul fi'li, nak kena pada mana. Lepas tu dia kata mazhabul Asy'ariyah kata fa dhahabal asy'ariyatu ila annahu hadithun. Dia itu hadis, takwin tu hadis, li'annal murada minhu minat takwin, kerana perkara yang dikehendaki daripada takwin tu sudurul asya'i 'anil qudrati tanjizan. Timbul sudurul asya' 'anil qudrah, timbulnya segala sesuatu daripada kudrat, tanjizan, secara tanjis. Berasal timbul keluar segala sesuatu daripada kudrat, bukannya timbul daripada kudrat tu. Maksudnya hasil semua benda yang kita tengok langit bumi tu daripada mana? Daripada kudrat Allah. Tu mabda' dia. Wa dzalika suduru hadithun. Demikian sudur tu tempat sudur asal sesuatu tu tu baru. Tempat keluar sesuatu tu, sudur keluar sesuatu tu baru. Mabda' bagi apa nama tu? Sudurul asya' iaitu kudrat, yang kami kata kudrat tu qadim. Apabila dah tanjis, nak izhar, nak ibraz sesuatu, nak ilhar sesuatu, ilhar ibraz itu hadis. Kerana lau kana qadiman, kalau lah tu hak takwin yang kami faham itu sudurul asya' al-qudrah itu qadiman, lazima qidamul alam. Tu kata Syairah kata tu qidam alam, wa huwa muhal, itu muhal. Itu mazhabul Maturidiyah lewat sikit. Wa dhahabal Maturidiyatu ila anna takwin qadimun liwujuhin, kerana beberapa sebab. Zakaraha Sa'du ala qaulin Nasafi, telah menyebut dia akan wujuh itu oleh Sa'du at-Taftazani atas perkataan Nasafi. Wa takwinu sifatun lillahi ta'ala azaliyatun, takwin itu satu sifat bagi Allah Ta'ala yang azaliyah. Ahadul wujuh annahu yamtani'u qiyamul hawadith, anna takwin yamtani'u qiyamul hawadithi bidhatillahi ta'ala, bahawasanya sifat takwin itu menegah ia daripada adanya perkara hawadith berlaku pada zat Allah Ta'ala. Jadi dia kata sifat takwin itu azali. Bila azali, qadimah lagi pula zaidah tu, satu sifat yang lain, maka sifat takwin itu tertegahnya adanya hawadith, perkara-perkara yang baru itu sabit pada zat Allah Ta'ala. Sifat takwin itu gitu. Batu asani anna Allah Ta'ala wasafa dhatahu fi kalamihi al-azali bi annahu al-khaliq, bahwasanya Allah Ta'ala mensifatkan zatnya pada sifat kalam dia, ini kalam lah, perkataan Allah Ta'ala yang azali itu, bahwasanya Allah Ta'ala al-khaliq. Ini kalau al-kalamil azali ni kalam nafsani ni, nak hurai panjang pula kalam nafsani nanti akan datang lah. Sejak azali lagi Allah Ta'ala kata siap dah dia ni khaliq. Kok mana Allah Ta'ala kata sejak azali, tak ada tuan khitab lagi. Ni pun satu hal juga. Kalau orang yang tak mau terima nafsi ni payah juga nak buat macam mana ni. Kalamihil azali, Allah Ta'ala cakap dah sejak azali bahawasanya dia itu khaliq. Cakap dengan siapa? Sebab dia faham nafsi lafzi lah. Kalau lafzi baru, nafsi qadim. Ni sejak azali. Azali bukan qadim, azali bukan baru. Mana? Macam tu Fatu Murid. Apa tu murid tu? Nama-nama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyebut nama Allah Ta'ala sejak azali. Allah Ta'ala menyebut nama Allah Ta'ala sejak azali. Yang ni dengan makna nama-nama Allah Ta'ala tu azali. Kok mana Allah Ta'ala cakap sejak azali, kata dia nama-nama ni sejak azali sabit dah. Ni kalau tak terima nafsani sakit nak faham ni. Nak cakap macam mana? Nak cakap sungguh tak ada ugang.
Nak bercakap sungguh tak ada orang. Nak kata bercakap, cakap dengan siapa? Nak kata tak bercakap, sabitlah kitab kata dia cakap sejak azali. Bukan cakap apa? Kalam tu lah. Kalau bahasa Arab, kalam tu. Nak kata cakap ke apa? Tak ada apa. Kalau kita faham nafsani tu, maknanya Allah Ta'ala sejak azali telah mensifatkan dengan kalam. Yang ini ada dah. Nafsani. Ini panggil nafsani ni. Kalau dalam kitab persediaan sekalian mukalah ataupun kitab Ayu Diskan, dia kata apa? Bercadang nak cakap. Cadeh. Cakap Kelantan. Cadeh nak cakap. Bukan cadeh nak cakap tu macam kita kan. Esok saya nak cakap. Esok nak bentang tesis. Sekarang nak cakap. Nak tengok apa yang kita nak cakap. Bukan itu. Allah Ta'ala maksudnya cadang apa nak cakap akan datang tu. Dengan mana siap dah sejak azali. Siap dah sejak azali apa yang Allah nak cakap. Dari start dan makhluk sampai bila-bila. Apa yang Allah nak cakap siap dah. Tu nafsani. Allah nak cakap asma'ullahi ta'ala al-husna itu qadim. Allah nak kata Allah Ta'ala menyifatkan dia itu khalik sejak azali dengan kalam dia. Apa tu? Sejak azali lagi siap dah. Allah Ta'ala kata diri dia bahawa dia khalik. Bukan kata aku orang dah, nafsani dia. Ni payah sikit ni. Ni kalau tak masuk sifat kalam payah sikit apa benda pula. Kalau pertama kali kena dengar sifat kalam nafsani masdari ma hasala bil masdar atau lafzi. Payah sikit dia kalam nafsi pecah dua. Kalam nafsi pecah dua. Satu ismi, satu nafsani. Kalam lafzi pecah dua. Satu ma hasala bil masdar, satu masdar. Gitulah. Kalau ikut pecahan sebenarnya boleh pecah lagi. Yang ulama had dua tu kerana tu yang asal dia. Boleh pecah lagi. Ikutlah. Tak apalah tu. Annahu wasafa dhatahu fi kalamihi al-azali bi annahu al-khaliq. Allah Ta'ala kan dah set dah dengan sifat katanya azali, perkataannya azali, iaitu sifat kalam nafsani tu. Dia kata apa? Dia kata Allah Ta'ala ni khaliq. Sejak azali dah Allah Ta'ala tu khaliq. Allah cakap dah dia tu, Allah Ta'ala iktiraf dan cakap dah dia itu khaliq sejak azali. Ada sifat takwin qadim. Dia kata gitu. Falau lam yakun fil azali khaliqan, maka jikalau tidak sama sekali sejak azali itu Allah khaliq, lazimal kidhbu, saya lazimlah oleh menipu Tuhan. Tuhan cakap gitu tiba-tiba tak jadi. Tuhan cakap dia itu khaliq tiba-tiba tak jadi khaliq. Kau mana? Nipu lah. Au al-udul ila al-majaz, ataupun dipindahkan kepada majaz. Apa? Ai al-khaliq fima yastaqbal. Ataupun kita kata khaliq fima yastaqbal, pada masa akan datang. Awil qadir 'alal khalqi, ataupun yang mampu atas mencipta, min ghairi ta'adzuril haqiqah, tanpa ada keuzuran yang tu. Boleh mencipta sungguhlah maksudnya. Al-thalith annahu law kana hadithan, jikalau lah takwin itu baru, fa imma bitakwinin akhar, ay fa fihi tafsilun, padanya ada tafsir. Imma bitakwinin akhar, sama ada dengan takwin orang lain selain Allah Ta'ala, fa yalzamu tasasu. Dah kamu kata takwin Allah Ta'ala baru, maknanya terjadi yang lain dengan takwin lain. Bila takwin lain terjadi dengan takwin lain, fa yalzamu tasasu, kerana bila takwin itu baru, siapa yang buat pula? Siapa yang buat pula? Siapa yang buat pula? Kita kata kalau kita yang Asy'ariyah ni, kita yang Asy'ariyah ni kata alam ni terjadi dengan sabit yang sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala. Kalau puak Maturidiyah kata takwin. Takwin itu qadim. Dengan takwin itulah adanya makhluk. Allah Taala mencipta makhluk, memberi rezeki, memandakan, meniadakan. Dan kalau hak tu baru, maka lazimlah daripada kata Allah Ta'ala kata takwin tu baru, kata Maturidiyah, dia maknanya ada takwin orang lain lah, ada kesan takwin orang lain lah terhadap alam ni. Hak tu mustahil, kerana akan berlaku tersasu. Hak takwin tu pula jadi mana pula? Daripada Tuhan mana pula? Hak Tuhan tu pula daripada mana pula? Jadi gitu pula. Wa huwa muhal, itu mustahil. Wa yalzamu minhu istihalatu takwinil alam ma'a annahu musyahadun, maka lazim daripadanya oleh mustahil terjadinya alam, hal keadaan sudah dilihat alam ni. Tak terjadi alam kau, kita dah lihat dah alam ni. Tu wa imma biduni takwinin akhar,
Sama ada dengan tanpa takwin yang lain. Bila tanpa takwin yang lain, fayastaghnil hadith anil anil muhdith wal ihdath. Niscaya lazimlah daripada benda yang hadis ni tak berhajat kepada muhdith yang membaharukan dia, wal ihdath, dan menciptakan dia. Dia cipta sendiri. Tak ada takwin. Kalau apa kata tak mau tak ada takwin, mana dia jadi sendiri. Ni Maturidiyah ni memang tak pernah dengar lah. Maturidiyah tu payah sikit. Kalau Syairah senang ya. Syairah senang. Wa fihi ta'tilus sani', kata kalau gitu ta'tilus sani' itu mengkosongkan Allah Taala, mengkosongkan pencipta kita daripada bersifat takwin itu. Yang ini mengkosongkan sifat Allah Taala. Jam. Dia pergi kat situ lah. Ar-rabi' law hadatha fa amma fi dhatihi fayakunu mahallan lil hawadithi aw fi ghairihi kama dhahaba ilaih. Ar-rabi' law hadatha, jikalau baharu ia takwin tu. Fa amma bi fi dhatihi fayakunu, maka kalaulah kita kata takwin itu hadis, wahai Syairah, yang kami kata takwin itu sifatun zaidah. Kalaulah sifatun zaidah tu hadis fi dhatihi, maka fa amma, fa imma ni maksudnya. Fa amma boleh kok. Fa amma fi dhati, patutnya fa fi tafsilun tu. Fa fihi tafsilun, nak kata sama ada di zatnya atau selain zatnya. Fa amma fi dhati, sama maka ada pun pada zatnya, zat Allah Taala. Kalau kita kata takwin itu hadis dan ada pada zat Allah Taala, fayakunu mahallan lil hawadith. Maka jadilah pula dah masuk soalan. Law hadatha fa amma fi dhatihi ay fi dhatillah fayakunu mahallan lil hawadithi. Maka adalah zat Allah Ta'ala itu menjadi tempat bagi perkara baharu. Kerana kamu kata takwin itu baharu. Allah Ta'ala bersifat takwin, bila takwin itu baharu, makna Allah Ta'ala itu tempat untuk adanya sifat baharu. Jam. Itu kalau kita takdirkan pada zat. Au fi ghairihi, ataupun pada selainnya, selain zat Allah. Kama dhahaba ilaihi Abul Hudzail, seperti mana berpendapat kepada dia oleh Abul Hudzail. Itu Mu'tazilah tu. Dia kata kana raisal Mu'tazilah. Apa dia? Min anna takwina kulli jismin, bahwasanya takwin setiap jisim itu qaimun bihi. Qaimun bihi ay bi kulli jismin, berdiri, yang ada ia sifat takwin itu pada jisim. Betul, pada jisim. Fayakunu kullu jismin khaliqan, maka jadilah setiap jisim itu pula yang pencipta. Wa mukawwinan, dia pula yang mengadakan sesuatu. Li nafsihi, bagi dirinya jisim. Wala khafa'a fi istihalatihi, tu tak ada tersembunyi pada kemustahilannya. Kemustahilan kauni kulli jismin khaliqan wa mukawwinan li nafsihi. Tu dalil Maturidiyah nak sabit kata kami kata dia itu qadim, azali. Bukannya satu sifat yang baru. Wa ajabu an dalil jumhur, dan mereka Maturidiyah menjawab daripada dalil puak-puak jumhur ulama, min annahu law kana takwinu qadiman, bahwasanya kalaulah takwin itu qadim, lazima qidamul alam. Okey, dia nak jawab. Kamu kata lazim daripada sifat takwin itu qadim, maka qidamlah alam ni. Bi anna takwina la yalzamu min qidamihi qidamul alam, dia kata. Dengan bahawasanya takwin itu tidak lazim daripada qidamnya takwin itu menjadikan qidam alam. Maka dia jawab, li anna ta'alluqahu ta'alluqat takwin, kerana bahawasanya ta'alluq takwin itu juga bil alam hadithun idafi. Ni hadith idafi, fayakunul alamu hadithan, maka jadilah dengan sebab kita kata hadith idafi itu, maka jadilah juga alam tu hadith, tak jadi qadim. Kama annahu lam yalzam min qidamil qudrati qidamul alam, seperti mana bahwasanya kamu kata tidak lazim daripada qidam kudrat itu qidam alam. Lamma kana ta'alluquha tanjizi hadithan, ataupun lima kana ta'alluquha tanjizi hadithan, kerana bahwasanya ta'alluqnya kudrat itu tanjizi hadith. Ta'alluq kudrat yang tanjizi itu hadith. Maka kamu kata qidam kudrat tak membawa kepada qidam alam, kerana bila dia bertakluk kudrat itu kepada membuat alam, jadilah dia tanjizi hadis, jadilah pembuatan alam itu jadi hadis. Kami pun berkata gitu. Takwin itu satu sifat yang lain, satu sifat yang zaidah, satu sifat yang qadim, satu sifat yang azali. Itu tidak membawa kepada kami kata qidam alam, tak. Bahkan bertakluknya takwin itu dengan alam sebagai hadis idafi.
Hadis jugalah baharu tu. Apa alam tu? Dia tak kata Maturidiyah tak kata bila sabit sifat takwin yang azali tu, kami tak kata kidam alam. Nantok dia lah. Panjang lagi tu. Panjang lagi tu muka surat sebelah. Panjang. Jadi gitulah. Jadi faham Asy'ariyahnya senang sikit. Faham Asy'ariyah mudah sikit. Sifatul takwin ni tak akan kita dapat taswir, melainkan faham daripada takwin itu terbitnya sesuatu perbuatan sama ada beresti, mencipta, meniadakan, mengadakan. Hak tu takwin. Dia bukan sifat zaidah yang qaim bizatihi ta'ala, yang qadim tak ada. Kalau Maturidiyah ada sifatun qadimatun, takwin tu. Bahkan kalau baca bawah lagi tu, ada khilaf pula Maturidiyah tu. Sifat takwin ni satu ke banyak? Ada khilaf lagi tu. Ada kata satu je, ada kata banyak. Sebab kan ta'aluk kudrat pula. Ta'aluk takwin kan banyak, khalqan, rizqan. Setiap satu tu ada takwin yang berbeza pula. Sehingga menyebabkan jadi banyak pula. Lepas tu ada isu pula. Dah kalau gitu takwin, macam mana nak wahdaniyah pada zat pula? Dah pakat jeng tu. Berasak pula. Lepas tu sebelah tu pula ada muka surat tu. Muka surat apa? Muka surat 280 tu. Tu. Takwin tu diri mukawan ke atau selain dia? Diri mukawan ke atau selain daripada diri mukawan? Takwin tu diri mukawan. Mukawan tu yang dicipta lah. Ataupun selain dia. Apa? Nak kata apa takwin ni? Takwin tu kena kepada diri yang diciptakan ke ataupun lain. Dibahas juga. Allah. Tu kata. Ni syarah kubra. Ni hasyiah ala kubra ni. Jadi kalau yang ambil dhabit daripada gurunya, nak faham kudrat dengan kudrat dengan takwin tu, kudrat tu ibarat ocanai tu yang jadi bulat tu. Dia mensediakan. Takwin, dia tebak. Hak tu takwin. Kudrat ni kira mensediakan je lah. Mensediakan tu je. Itu kalau Maturidiyah lah. Tapi kalau Asy'ariyah mudah faham sikit. Itu kudrat. Itu dia panggil mabda'ut takhliqi wat tarziqi ila akhirih. Kemudian bila berlaku, maka jadilah razqan wa muhyi wa mumit, dengan sebab ada perbuatan ihya, imatah, razqan ila akhirih. Maka jadilah Allah itu muhyi, mumit, dan itu ta'aluk tanjizi hadis kudrat. Sudah senang. Tak hidup pening-pening. Maka dia kata, maka jikalau dikata orang pada mazhab Maturidiyah, tengok dia rot, apabila adalah sifat takwin itu dengan takwin mengadakan dan mengadamkan, yakni meniadakan, maka apalah pekerjaan kudrat pada i'tiqad mereka itu Mu'tazilah pula Maturidiyah. Dah kudrat buat apa? Tak jelas. Dijawab, akan kata orang tu dengan bahawasa pekerjaan kudrat itu tahayyuk. Baca elok dengan tahi pula. Dulu pernah baca sekali dulu. Dengan bahawasanya pekerjaannya itu tahi akan mungkin. Allah, kok mana tahi ni? Silat nuskhah kot. Rupanya tahayyu. La ilaha illallah. Tu apa tahayyuk belakang? Arti tahayyuk mensediakan mungkin bagi wujudnya mungkin dan adamnya mungkin. Tu kerja kudrat. Dia mensediakan keadaan mungkin tu boleh ada boleh tak ada. Tu kudrat. Mungkin kan banyak. Dia mensediakan benda mungkin tu boleh ada boleh tak ada. Belum tarjih lagi. Kalau tarjih jadi takwin lah. Ini Maturidiyah. Jadi kudrat ni dia seolah mensediakan mungkin tu boleh terima ada boleh terima tiada. Tapi belum ada, belum tiada lagi. Belum tarjih lagi. Bila tarjih ya, itu takwin lah. Allah Ta'ala mengadakan takwin. Lepas tu meniadakan pula takwin. Habis takwin tu. Dengan makna menjadi ia kudrat, akan mungkin itu menerima ia mungkin, bagi demikian itu, demikian wujudnya dan adamnya. Jaga-jaga. Domir.
Menjadi ia kudrat akan mungkin itu, menerima ia mungkin, bagi demikian itu demikian wujud dan adamnya mungkin. Itu titik. Dan dibahas pada jawab ini iktiraf lagi. Aku hang jawab lagu ni ada iktiraf lagi ni. Dengan bahawasanya mungkin itu menerima ia mungkin, bagi demikian itu demikian wujudnya dan adamnya itu pada zatnya mungkin, yakni zati. Diri mungkin tu kan memang diri dia tu memang terima tiada, terima ada. Buat apa nak mensedia lagi? Iktiraf tu. Iktiraf kedua pula. Letih main iktiraf Tadi dia kata kalau takwin itu menciptakan rezeki apa semua tu. Iktiraf pula, dah apa beza dengan kudrat? Okey, Maturidiyah pun jawab, kudrat itu hanya mensediakan, mungkin ni boleh ada boleh tiada. Yang takwin itulah yang mentanjiskan, yang mengizharkan, yang mengibraskan betul-betul ada ataupun tiada, atau beri rezeki dan sebagainya. Tu jawab lagi, mungkin tu kan dah diri dia tu zati. Diri dia itu memang dah boleh terima ada, boleh memang terima tiada. Dah. Buat apa nak sedia lagi? Faham tu? Mungkin itu menerima ia mungkin, bagi demikian itu demikian wujudnya dan adamnya pada zatnya, pada dirinya mungkin. Dirinya dah. Dia bukannya nak kata apa? Nak kata ada imkan bidzati, imkan bi ghairihi. Imkan mungkin ni dia bukan imkan bi ghairihi, dia imkan bidzatihi. Allah tabik dua pula. Dirinya itu memang imkan dah. Tak payah orang nak sediakan. Kalau imkan bi ghairihi, ingat mana orang lain tolong jadikan dia boleh ada boleh tiada. Dah. Dia memang imkan zati. Dia bukan imkan kerana sebab lain. Bukan ada yang mengimkankan dia. Tu bahasa dia. Bukan ada yang mengimkankan dia. Tak. Bukan ada yang mengimkankan dia. Bahkan dia tu, diri dia tu memang imkan dah. Memang dia itu boleh terima ada, boleh terima tiada. Buat apa nak menyediakan dia lagi, nak mengimkankan dia lagi? Maka tiada berhajat kepada mensediakan oleh kudrat itu baginya. Bagi mungkin itu sama ada wujud atau adam. Baginya, bagi mensediakan mungkin itu bagi wujudnya dan adamnya. Tak payah dah. Sebab dirinya tu memang terima wujud dan memang terima tiada. Madan dijawab pula akan kata tadi, akan bahas jawapan tadi dengan bahawa murad perkara yang dikehendaki dengan kata kudrat itu mensediakan mungkin bagi wujud dan adam itu, bahawa menjadi ia kudrat akan mungkin menerima bagi demikian itu wujud dan adam akan sebagai menerima mensediakan. Pula tu. Menerima mensediakan. Royahnya, dan jikalau adalah ia mungkin itu menerima bagi demikian itu demikian wujud dan adam akan sebagai qabul, akan sebagai penerimaan zati sekalipun. Walaupun dirinya itu memang boleh ada boleh tiada, kudrat tetap menyediakan. Tetap menyediakan diri imkan itu, diri mungkin itu boleh ada boleh tiada. Pula. Jadi nak tolak iktiraf kata dah mungkin itu memang dia imkan zati, memang dirinya itu boleh ada boleh tiada, tak payah nak sedia-sedia kerana dia itu bukan imkan dengan sebab lain. Bukannya boleh jadi dia terima ada, dia terima tiada tu dengan sebab lain. Maturidiyah kata jawab, tak. Walaupun dia itu diri dia itu boleh terima boleh tiada, dirinya itu boleh terima dan boleh tiada, dia tetap kudrat ini mensediakan begitu. Nak bagi masuk juga. Nak bagi sah juga kata kudrat itu menyediakan mungkin itu ada dan tiada. Jadi bila kudrat itu menyediakan, yakni menerima persediaan mungkin itu boleh ada boleh tiada. Menerimakan persediaan mungkin itu boleh ada boleh tiada. Boh juga. Walaupun dia itu pada zati dirinya itu boleh ada boleh tiada, tetap kudrat itu mensediakan dirinya itu boleh ada boleh tiada. Pening sikit. Tu. Ni Maturidiyah lah pening-pening ni. Pening-pening Maturidiyah lah. Maturidiyah dia pening sikit kalau dia punya ni bahas dia tu. Dalil tu. Asy'ariyah mudah sikit. Sebab tu Asy'ariyah ni banyak pandangan muktamad. Sebab lebih nampak. Lebih jelas lah. Bukan kata salah tau. Ni furuk dah ni. Tu. Habis tu. Lepas tu.
Fata'ammal, maka hendak perhatilah oleh kamu noktah. Situ. Jadi simpulannya, takwin itu sabit satu sifat qadim namanya takwin. Lepas tu lagu mana takwin yang bersifat qadim tu, tu khilaf pada 3 qaul tu yang kita baca tadi. Yang pandangan pertama dengan makna qidamu sifatil af'al, sebab takwin tu kena pada sifat af'al. Jadi bila mereka kata takwin itu qadim, membawa kepada sifatul af'al tu qadim. Jadi lagu mana nak faham? 3 mazhab. Pertamanya mereka kata qidamu sifatil af'al. Qidam sifat af'al tu ialah dengan makna Allah Ta'ala itu khaliq wa raziq mathalan fil azal, sejak azali lagi. Pandangan kedua, ba'dul ulama kata takwin itu sifatun, satu sifat yang zaidah. Satu sifat yang zaidah ataupun beberapa sifat yang zaidah yang ada di zat Tuhan. Dan sebahagian pula yang mengatakan bahawasanya takwin ni faham kepada makna kudrat. Faham kepada makna kudrat dah. Apa faham kepada makna kudrat? Maksud dia apa? Maksud dia keadaan Allah Raziq wa Khaliq sejak azal, dengan makna Allah mampu memberi rezeki sejak azal, Allah mampu menghidupkan sejak azal, Allah mampu mematikan. Kemampuan dan kebolehan Allah mematikan dan menghidupkan sabit sejak azal. Allah. 3 pandangan takwin dalam mazhab Maturidiyah. Balah tadi kita baca tu. Pertamanya qidamu sifatil af'al. Apa? Dengan makna Allah Ta'ala sejak azal khaliq wa razik mathalan. Satu. Yang kedua, sifatun ukhra, di satu sifat lain, atau sifatun ukhra, ataupun satu sifat yang lain. Sebab apa dia tubik sifatun tu? Sebab ada khilaf. Takwin ni satu ke banyak? Bila kata kok zaidah ala dzat ni, sebab dia takwin ni mencipta sesuatu ni berlambak. Nak kena satu sifat ke atau berlambak juga sifat? Dia ada khusus pula. Kalau takluk dengan rezeki, dia satu sifat qadim. Takluk dengan dengan mematikan, satu sifat qadim lain. Takluk dengan menghidupkan, satu sifat qadim lain. Gitu ke atau macam mana? Biarlah depa pening sendiri. Tu pandangan kedua. Pandangan ketiga, yatanawalu ala ma'nal qudrah. Dia bawa takwin itu dengan makna kudrat. Apa? Bila kata Allah Ta'ala itu khaliq wa raziq fil azal, dengan mana Allah mampu memberi rezeki, Allah mampu kebolehan tu ada. Kalau pandangan pertama tu sekadar kata sabitnya Allah Ta'ala khaliq pada azali, dia tidak membawa kepada makna kudrat. Kalau yang nombor 3, pandangan ketiga dia kata membawa kepada makna kudrat, dengan mana Allah Ta'ala khaliq wa raziq fil azal, dengan makna ada kemampuan, kebolehan untuk merezeki dan mematikan dan menghidupkan lain sejak azal. Tu lantak dia lah. Tu Maturidiyah. Asy'ariyah paling senang. Kudrat ta'aluk tanjizi hadis baru. Ta'aluk kudrat saluhi qadim, itu qadim. Tanjizi hadis itulah yang mencipta, memberi rezeki dan sebagainya. Tu mudah lagi. Perbezaan mudah takwin dengan kudrat. Takwin tu ibarat kudrat tu ibarat ocanan itu yang bulat tu tak ditebal, tak ditempel lagi, tak diuli lagi. Dia panggil apa? Uli apa? Kita tak tahu bahasa. Bulat tu kudrat, dia sedia untuk masuk. Dia sedia. Dia kudrat ni mensediakan. Kalau Maturidiyah ni untuk mensediakan je. Takwin tu yang yang izharkan, yang ibraskan, yang jelaskan, yang zahirkan, yang buat. Seolah-olah kudrat tu hanya mensediakan. Sebab tu yang Syairah tadi kata, tu mabda'ut tarziq. Kudrat tu mabda'ut tarziq wa takhliq. Sejak azal. Tu tadi kata tu. Dia kata Anil Ghazali annahu la khilafa bainahum wa bainal asy'ariyah li'anna al-asy'ariyah aidan ya'tarifuna anna Allah fil azal khaliq bima'na annahu qadirun 'alal khalqi la khaliqun tanjizan kama taqaddama min kalami Sa'duddin anna al-hasil fil azal huwa mabda'ut takhliqi wat tarziq. Sejak azal tu hanya boleh mabda'ut takhliq, bukan takhliq, bukan cipta sungguh, dak mabda'ut takhliq tu sabit dah. Tempat keluar mahallus sudur fit takhliqi wat tarziq tu dah sabit sejak azal, tapi belum berlaku tarziqi wat takhliq lagi sejak azal. Mabda'ul husulul panggil apa? Mahallus sudur, tempat nak terbit keluar tarziq takhliq, imatah wa ihya dan sebagainya tu, tu sabit sejak azal. Tapi imatah wa ihya wa tarziq wa takhliq tak sabit sejak azal lagi kerana belum berlaku. Wallah, habis. Kemudian
Fata'ammal, dan kata musannif, wahiyal qudratu, wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Jadi itulah sifat takwin. Payah sikit sini. Mungkin akan datang ni bahas kot. Sekarang ni dia baru nak qadimah ya, nak kata sifat 20, yang kata 20 yang kata 20 ataupun yang kata 7 sifat ma'ani ni berdasarkan Asy'ariyah. Dia kata berdasarkan Asy'ariyah, bukannya mazhab Maturidiyah. Kerana menurut mazhab Asy'ariyah dia itu 7. Mana tadi? Tu. Kalau muka surat 279 atas dia kata, "Thumma 'ala madhhabil Maturidiyah fatakwinu sifatun qadimatun yusifullahu ta'ala biha fil azal." Awsafa yusifu. Atas mazhab Maturidiyah ni, takwin ni satu sifat yang qadimah. Yusifullah, telah mensifatkanlah oleh Allah Ta'ala dengan dia dengan sifat qadimah, iaitu takwin itu fil azal, sejak azal. Wahiyya min sifatil ma'ani, dan dia itu sebahagian bersifat ma'ani. Kama addahal burhanun nasafi, seperti mana yang mengira akan dia akan sifat takwin itu sebagai sifat ma'ani oleh Burhanuddin An-Nasafi fil aqaid. Wa takunul ma'ani, maka jadilah ma'ani itu biha, dengan dia dengan sifat takwin itu thamanian, jadi 8 lah. Macam kita Aqidatun Najmi sebut, in ja'alna takwina sifatun wahid, sifatan wahidatan. Jikalau kita jadikan takwin itu sebagai satu sifat yang lain. Jadi qala Sa'du, berkata oleh Sa'ad, wa ilaihi, dan kepadanya juga zahabal muhaqqiqun, berpendapat kepada yang kita sebut tadi itu oleh muhaqqiqun, oleh pokok muhaqqiq min ulama ma wara an-nahar. Sesat Maturidiyah ni, bermakna anna takwina, dengan makna takwin itu sifatun wahidatun tatanawwa'u bihasabil khususiyat, ialah satu sifat yang tercabang padanya dari sebab berdasarkan khususiyat, perbuatan yang khusus lah untuk takwin tu. In ta'allaqat mathalan bil haya sumiyat ihya, jikalau bertakluk ia sifat takwin itu umpamanya dengan hidup, maka dinamakan menghidupkan. Wabil mauti sumiyat imatatan, apabila dengan mati dipanggil mematikan. Wabil wujudi sumiyat ijadan, kalau dengan benda yang ada dinamakan mengadakan. Wabil rizqi sumiyat tarziqan, dan kalau dengan rezeki dia itu panggil tarziqan wa nahwiha, dan sebagainya. Habis tu. Tu dalam Hasyiah Yusi. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Sambung pula pada esok pagi insya-Allah taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Grup sebelah pula.